أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara, saudari, tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga insya-Allah kita memulakan pagi ini dengan segala kebaikan din Islam, din Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan kepada kita segala nikmat din Allah Subhanahu Wa Taala ini, nikmat Islam dan nikmat kehidupan yang berada di atas din Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tidak ada lagi nikmat yang lebih besar, kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, tidak ada lagi nikmat yang lebih besar daripada nikmat Islam ni, selepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala memahamkan kepada kita Islam, memahamkan kepada kita kitab Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadikan hati kita ingin untuk hidup dengan bimbingan di bawah naungan Al-Quran Karim sehinggalah kepada ke hujung hayat kita, kan. Alhamdulillah, semalam kita telah membincangkan tentang pendedahan Allah Subhanahu Wa Taala, kan, sebenarnya tentang sikap manusia yang tidak mengambil berat, kan? Indifference, kan, acuh tidak acuh tentang hari pembalasan, peringatan akan adanya hari pembalasan ini yang tidak diambil hirau. Allah SWT jelaskan kenapa jadi begitu. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Kerana manusia ni, ini adalah sifat manusia yang selalu berada bersama-sama dengan manusia dan memerangkap diri dia, yang juga merupakan sifat anak cucu Adam yang berterusan, kan. Inilah juga modal yang digunakan oleh iblis sebenarnya ketika mana memerangkap Adam alaihissalam, kan, dengan menjelaskan atau menceritakan kepada Adam alaihissalam bahawa sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak membenarkan Adam alaihissalam dan isterinya Hawa mendekati pohon Syajaratul Khuld, kan, yang dinamakan ataupun pohon yang kekal, kan, Khuld. Khuld ni kekal, kan. Ialah kerana Allah tidak mahu, kan, manusia ni
itu kata iblis kan, mendapat ataupun kekal di dalam syurga ini kan. Jadi Adam lebih respon kepada apa yang ada di depan mata dia kan. Sebenarnya itu adalah apa yang manusia, sifat yang akan berada bersama-sama dengan manusia kan. Tuhibbunal ajilah, mereka cinta kepada apa yang segera di depan mereka kan, al-ajilah kan, yang nampak di depan mereka dan amat menarik perhatian, amat enticing kan, amat menimbulkan kecintaan ataupun kesukaan kepada perkara yang segera nampak di depan kan. Dan yang segera nampak di depan ni adalah kehidupan dunia lah kan. Ini adalah sifat dipanggil sifat pragmatik kan. Ini sifat manusia yang mengambil kira hanya perkara yang dia dapat segera pegang dan juga lihat di depan mata dia, dan dia rasakan itu adalah perkara yang lebih besar lagi kan. Sekurang-kurangnya kan, bagi manusia dapat menikmati apa yang dia ataupun tertariknya hatinya kepada apa yang segera dapat dia nikmati, sehingga menyebabkan apa yang sebenarnya lebih kekal kan, itu adalah perkara yang akhirah kan, tazarun al-akhirah, yang dia akan tidak memberi perhatian, tazarun al-akhirah, kepada perkara yang datang jauh lagi kan. Itu adalah sifat manusia yang memerangkap dia sebenarnya kan, yang menyebabkan dia berpaling daripada peringatan tentang hari pembalasan ini kan. Dan seolah-olahnya inilah ingatan Allah kan, kalla, jangan jadi macam tu kan. Dan kerana dia akan berulang lagi kepada kita juga yang hari ini kan. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan apakah yang akan dia diterima oleh orang-orang yang orang-orang yang pintar, orang yang cerdik kan, al-kayyisu, yang melihat yang jauh dulu, lebih kan, mampu untuk bersabar dan menahan diri dia dengan tarikan apa yang segera ni kan. Dia mampu melihat yang jauh dan mengawal diri dia. Ini adalah kan, wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah orang mukmin, orang-orang yang bersabar ini pada hari itu akan menjadi berseri-seri kerana mengharapkan, menanti janji yang telah dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhannya kan. Dan wujuhun yawma idzin basirah, wajah sebaliknya, wajah-wajah orang yang ingkar hari itu akan menjadi muram kan, kerana menjadi sedih kan, menjadi hilang pengharapan kerana mereka yakin bahawa mereka akan dapat apa yang dijanjikan oleh Allah SWT, iaitu kan, yuf'ala bihi faqirah, akan menimpa dia kan, malapetaka yang akan mematahkan tulang belakang dia kan. Ini adalah apa yang datang selepas daripada pada hari pembalasan kan. Allah Subhanahu Wa Taala dalam, kita masuk dalam blok yang terakhir kan, surah ini ayat 26 hingga 40 ni kan. Sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalla kan, jangan dan kan, tidak begitu kan, iaitu
apakah yang akan peringatan seterusnya yang Allah SWT berikan kepada manusia ni? Kalaulah yang hari pembalasan itu amat jauh terasa, yang lebih dekat dengan manusia adalah kematian dia. Sekali lagi diperingatkan, kalla, sekali-kali sesungguhnya tidak. Tidak seperti mana yang mereka jangkakan. Apa dia yang tidak ni? Yang tidak ni merujuk kepada yang tadi kan, iaitu melihat yang jauh itu sebagai satu yang dilupakan, kan? Satu yang menyebabkan manusia berpaling daripada perkara jauh, walaupun dia pasti datang, kan? Tidak, kan? Sekali-kali tidak. Idza balagatit taraqi, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan manusia, kan? Itu adalah masa nak menjelaskan tentang masa yang detik-detik yang amat singkat, kan? Detik-detik yang amat singkat, dan juga petanda bahawa telah berakhirnya masa ataupun peluang untuk manusia melakukan sesuatu dalam kehidupannya, kan? Itu adalah detik-detik terakhir yang telah menutup semua kemungkinan untuk manusia bertindak, memikirkan ataupun menyedari apa yang telah dia tidak pedulikan pada masa kehidupannya dulu, kan? Yang diperingatkan berulang-ulang kali, kan? Jadi manusia ini adalah satu peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apabila manusia yang diberi peringatan ni, apabila dia melihat azab telah sampai di depan mata dia, ketika itu tidak akan diterima lagi bagi dia taubat ataupun penyataan penyesalan daripada dia, kan? Idza balagatit taraqi, kan? Dan salah satu daripada azab yang dilihat oleh manusia nanti adalah bila nyawa dia telah sampai ke kerongkongan dia, kan? Kalau kita biasa melihat orang-orang yang nak menghembuskan nafas yang terakhir, ini adalah ketika mana dia akan qarqarah, kan? Dia akan inilah yang dipanggil nazak, kan? Nazak ni ketika mana kita telah nafas tak boleh nak ditarik sepenuhnya dah, kan? Biasanya akan mengeluarkan bunyi, kan? Kat kerongkongan ni, kan? Gitu, kan? Jadi itu adalah detik-detik yang tidak akan diterima lagi, walaupun mungkin pada masa tu dalam hati dia nak minta ampun kepada Allah SWT ke, dia sungguh-sungguh, kalau dia menangis pun di detik-detik yang terakhir ni, masa tu tidak diterima lagi, kan? Keampunan ataupun taubat ataupun kesedaran nak balik kepada kebenaran, ataupun nak menginsafi, menyesali apa yang telah ditinggalkan di belakang dia dulu, tidak akan diterima lagi, kan? Ketika itu Allah akan waqila man raqa, kan? Itu ada saktah, kan? Waqila man raqa, dan dikatakan kepada dia, siapa lagi yang dapat, kan? Raq ni adalah ruqyah, kan? Adalah siapa lagi yang dapat menyembuhkan, macam itulah, kan? Siapakah lagi yang dapat menyatakan ataupun mengubati dia di penghujung kehidupan dia, kan? Jadi dekat sini digunakan perkataan qil. Qil ni maknanya dikatakan, kan? Implikasi daripada ayat ni adalah yang mengatakan tu tak diberitahu siapa dia, kan? Sebab pada ketika itu ialah keadaan yang amat kritikal, kan? Jadi Allah SWT menggunakan perkataan qila, kan? Dia tak guna qala, kan? Berkata, kan?
berkata siapa kan, man raq, tapi dikatakan kepada dia sebab keadaan tu amat genting, lebih kurang macam orang-orang yang berada dalam keadaan nazak ni kan? Siapa yang kata tak peduli lagi kan, kerana tidak penting lagi, kerana keadaan amat kritikal pada mereka yang menghadapi dia kan, sehingga tidak dipedulikan lagi siapa yang mengatakan, tapi akan dikatakan siapa lagi yang dapat menyembuhkan dia kan, ataupun siapa lagi yang boleh mengeluarkan dia daripada keadaan yang point of no return ni, kita kata kan, titik yang tidak akan dapat membolehkan dia kembali lagi kan. Jadi ini bentuk pertanyaan ni, dia ada dua kemungkinan makna dia kan. Satu, waqila man raq, ini adalah pertanyaan dalam bentuk maksudnya siapakah yang dapat nak sembuhkan lagi kan. Sebab kan, itu adalah pertanyaan kerana kerisauan bagi seorang pesakit yang dalam keadaan nazak ni. Kalau ada orang tanya, siapa lagi yang dapat sembuhkan dia kan, tolonglah datang ke depan, itulah kan. Itu adalah satu pengharapan kan. Mungkin soalan ini dalam bentuk pengharapan, boleh juga difahami begitu, ataupun menyatakan keadaan putus asa kan, keadaan sudah berakhir bagi dia, maknanya siapa lagi yang dapat menyembuhkan dia. Itu bentuk soalan yang mungkin dua bentuk soalan makna begitu kan. Kedua ni sebenarnya menyatakan tidak ada harapan lagi kan. Itu adalah keadaan yang tak disampaikan oleh ayat ni kan. Waqila man raq wa dhanna annahu al-firaq, dan dia amat meyakini, dhanna, dan dia telah meyakini kan, annahu al-firaq, bahawa kan, itulah waktu yang dia akan berpisah dengan dunia ini kan. Jadi ini adalah keadaan yang amat genting, yang menjadi bukti yang tidak semua orang akan menerima dia. Kenapa Allah SWT bawa kisah kematian, ghargharah ataupun nazak ni kan, ketika mana nyawa sampai ke kerongkongan ni? Sebab ini adalah satu yang paling dekat dengan manusia, yang dapat manusia yakini kan, bahawa dia juga akan sampai ke detik itu. Sebab dia melihat setiap hari kan, ataupun masa demi masa kerana berlaku kepada manusia lain, dan semua manusia tahu, amat tahu bahawa dia sendiri tidak akan dapat lari daripada detik-detik ini kan. Jadi inilah yang dibayangkan kan, ketika itu detik-detik terakhir ni kan, seolah-olahnya akan dikatakan kepada dia, siapa lagi yang dapat sembuhkan dia. Memang dia tidak akan sembuh kan, tidak akan ada harapan lagi untuk sembuh kembali kepada keadaan yang dia harapkan kan. So ini adalah apa yang manusia kan, keadaan manusia apabila dia telah berada di hujung titik yang dia tidak dapat untuk memperbaiki kan apa yang telah dia tinggalkan di belakang kan, yang telah dia lalaikan, tidak buat pada masa yang sepatutnya dia buat kan. Ini adalah sifat bertangguh kan. Sifat bertangguh ni sifat yang dalam kerja, satu sifat bertangguh sifat buruk kan. Tapi dalam kehidupan ni, sifat bertangguh ni, procrastinate ni adalah sifat yang fatal kan. Sifat yang tidak fatal kan, tidak dapat dia akan berakhir dengan tragis kan, dengan keadaan yang amat menyedihkan kan. Jadi akhirnya mereka akan menyedari sampai juga detik dia bahawa inilah masa dia akan berpisah dengan dhanna annahu al-firaq kan. Firaq, perpisahan, masa perpisahan dia, parting time kan. Dia dhanna, dia pada ketika itu dia pun memikirkan
yakini bahawa annahul firaq, dia akan meninggalkan juga dunia ini yang dia sangka dulu jauh lagi pada dia, kan. Wataffatis saqu bisaq, kan. Wataffatis saqu bisaq. As-saq ni adalah, maksud dia asal dia adalah betis, kan. Ketika itu taffatis saqu bisaq, akan bertemu, kan. Kaki dia yang kiri dengan yang kanan ni, betis yang kiri dengan yang kanan ni, kan. Maknanya ini menjelaskan keadaan yang kalau dalam penggunaan dalam bahasa Arab ni, menjelaskan ketidakmampuan manusia untuk bergerak lagi pada hari itu, kan. Itu adalah apa yang nak dijelaskan dengan wataffatis saqu bisaq ni, kan. Dia menggambarkan manusia hari itu tak mampu lagi untuk berjalan. Sebab perjalanan ni adalah perjalanan apa? Perjalanan ni adalah perjalanan dalam ayat 30 tu, ila rabbika yauma idzinil masaq. Perjalanan menuju kepada Tuhannya. Padahal itu ila rabbika, iaitu perjalanan kepada rabbika, kepada Rabbnya, kan? Yauma idzinil masaq. Al-masaq ni adalah tempat kembali manusia, kan. Pada hari itu manusia, kan, akan balik kepada Tuhan dia selepas daripada dia meninggalkan kehidupan dia, kan. Annahul firaq, kan. Dia tahu bahawa itu adalah hari ataupun detik dia akan meninggalkan semua yang telah diperingatkan kepada dia, semua yang telah disuruh kepada dia menyediakan diri, kan. Dan sampailah detik itu, dan selepas daripada itu apa yang akan berlaku pada dia adalah dia akan balik kepada Tuhan dia, kan. Ini adalah kisah yang akan dilalui oleh semua manusia, kan. Tapi masalah dia, orang-orang yang telah melupai, kan, detik-detik hidup mereka yang lepas ni, telah melupai persediaan itu, kan. Mereka tidak mampu untuk berjalan dengan selesa seperti mana mereka masa kehidupan dulu, kan. Mereka boleh bergerak dengan selesa, kan, dengan aktif, kan, tanpa ada halangan, kan. Tapi ketika itu, selepas daripada, kan, nyawa dia telah sampai ke kerongkongan ni, kan, dan dipart, kan, berpisah daripada dunia ini, ketika itu barulah dia tahu bahawa dia amat berat, kan. Dia tidak mampu lagi untuk berjalan dengan, kan, kerana beban yang terlalu besar bagi dia untuk bergerak menuju kepada Tuhan dia, kan. Ini adalah apa yang Allah bayangkan, kan, dalam ketika itu. Semua apa yang ada sekeliling dia, kan. Sebab itu pertanyaan waqila man raq, kan. Saudara mara yang ada sekeliling dia, kan, doktor ke, digunakan kata raq ni adalah ruqyah, raqi, kan. Itu adalah jampi, kita panggil ruqyah, kan. Ruqyah ni adalah untuk orang yang nak berubat, kan. Jadi yang nak mengubati dia pun berlepas tangan, tak boleh buat apa-apa lagi dah. Doktor yang terbaik yang kalau dipanggil pun tidak akan dapat untuk menyelamatkan dia, kan. Detik ini juga dilalui oleh semua rasul-rasul, nabi pun melalui detik ini juga, kan. Ini adalah detik yang menyedihkan untuk manusia yang nak pergi itu, dan yang ada di sekeliling dia juga, walaupun kasih semacam mana sekalipun, tidak mampu untuk menahan perkara ini daripada berlaku, kan. Saudara mara yang ada sekeliling dia pun hanya akan menanti kematian dia, tanpa mampu berbuat apa-apa lagi, kan. Dan kaki dia yang dulunya mengikut kehendak dia, nak berjalan ke mana pun boleh berjalan, tidak dapat dikawal lagi hari itu, dan dia akan berangkat menuju kepada Tuhannya dengan penuh bebanan, berat sekali, kan. Itulah wataffatis saqu bisaq, betis kiri bertaut dengan betis kanan, dia tak mampu nak berjalan lagi menuju ke Tuhan, kepada Tuhan dia, seperti mana kehidupan dia dulu, kan. Dan kaki dia menjadi amat tidak bermaya untuk berjalan lagi menuju ke Tuhan, kepada Tuhan, kan. Ini adalah membayangkan keadaan yang amat bertentangan dengan
masa mereka hidup di dunia tu, keaktifan mereka kan, yang diberi tenaga oleh Allah SWT untuk aktif bergerak masa di dunia ni kan. Tapi pada hari itu, ila rabbika yawma idzinil masaq, kepada Tuhan mereka lah, kepada Rabb mereka lah pada hari itu mereka akan kembali kan, depart, akan bergerak pulang kan. Perjalanan mereka ialah untuk menuju kepada Tuhan mereka. Fala saddaqa wala salla, kerana inilah punca penyesalan dia pada hari itu, sebab la saddaqa, dia tidak mahu untuk membenarkan. Saddaqa ni membenarkan. Dekat ayat ni sebenarnya kalau nak difahami makna dia, saddaqa membenarkan apa kan. Jadi kalau kaedah metod yang biasanya digunakan oleh pentafsir ni adalah dia akan melihat ayat-ayat lain yang selari dengan ayat ni kan. Allah sebut di dalam surah Al-Lail kan, surah 92 ayat 5 hingga 7, kemudian ayat 8 hingga 10 kan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra kan. Maka barang siapa yang menggunakan harta dia, memberikan harta dia kan, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, membantu manusia, orang-orang yang miskin, anak-anak yatim, dan juga menggunakan dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegakkan din Allah Subhanahu Wa Taala contohnya. Man a'ta wattaqa kan, dan juga takut kepada Allah, bertakwa. Siapa yang a'ta, memberi, wattaqa, dan juga takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertakwa kan. Wasaddaqa bil husna, itu dia membenarkan perkara yang terbaik, iaitu balasan syurga di akhirat, janji Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti kan. Jadi maksud fala saddaqa ni adalah kan, dia berkait dengan menginfak harta dia kan. So dalam ayat tu, ayat 31 tu ada dua perkara yang nak disebut kat situ yang dia tak buat dulu ketika di dunia. Pertama, fala saddaqa kan, tidak membenarkan apa dia, membenarkan yang disebut dalam ayat Al-Lail ni kan, saddaqa bil husna kan, membenarkan iaitu janji-janji baik yang dia akan dapat dengan kan, a'ta kan, memberikan harta dia di jalan Allah Subhanahu taala, wattaqa kan. Jadi fala saddaqa, dia tidak membenarkan janji Allah Subhanahu taala yang dijanjikan kepada mereka yang memberikan, menginfakkan, menggunakan apa yang Allah bagi kepada dia untuk persediaan dia nak kembali kepada Allah Subhanahu taala nanti kan. Dan satu lagi yang dia tidak buat ialah wala salla, dan dia tidak juga bersolat kan. Solat adalah sebab dua perkara ni, saddaqa kan, dalam bentuk saddaqa bil husna, dalam bentuk zakat, dalam bentuk apa kan. Dalam banyak ayat Allah akan sebut zakat dan solat. Zakat dan solat ini adalah kemuncak kepada ataupun elemen yang besar di dalam keseluruhan makna syariat Islam ni ditegakkan di atas dua perkara yang besar ni. Satu, memberi, hubungan dengan manusia ni. Satu lagi, hubungan dengan Allah Subhanahu taala kan. Hubungan dengan Allah Subhanahu taala ni dilambangkan dengan ataupun tunggak dia, core dia ialah dengan solat kan, dengan menegakkan solat kan. Itu adalah core yang setiap hari akan dilakukan oleh manusia kan. Jadi dulu dia tak buat kedua-dua ni kan, tidak menjaga silah dia dengan Allah Subhanahu taala, hubungan dengan Allah Subhanahu taala, dan tidak membenarkan saddaqa bil husna, janji-janji Allah kepada mereka yang a'ta, memberi kan, wattaqa kan. Sebab bagi orang-orang yang tidak yakin kepada hari pembalasan ni, perbuatan ni, infak ni adalah sesuatu yang amat sukar untuk mereka yang tidak meyakini hari pembalasan untuk dilakukan kan. Sebab mereka rasa memberi itu akan mengurangkan apa yang mereka dapat di dunia ni kan. Apa yang mereka, dia sama ada orang-orang yang begini, yang tidak meyakini hari pembalasan ni,
sama ada dia suka mengumpul lagi, kan? Sebanyak-banyaknya dan tak guna pun kadang-kadang, kan? Ataupun dia terlalu leka, berleka-leka, bermewah-mewah dengan, kan? Apa, membelanjakan dan menggunakan apa yang dia ada untuk diri dia, kan? Itu salah satu daripada sebab Allah sebut juga dalam ayat yang kita baca dulu, kan? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berleka-leka, bermewah-mewah ni, alhaakumut takatsur, kan? Melalaikan manusia, kan? Hatta zurtumul maqabir, sampailah hari kematian dia ni, ketika dia akan dibawa ke kubur, barulah dia akan menyedari perkara ni, kan? Ini adalah peringatan, kan? Ini adalah peringatan yang diulang-ulangkan dalam Al-Quran Al-Karim. Sebab apa Allah SWT ulangkan benda ni? Kerana Al-Quran ni adalah kitab bimbingan kepada manusia. Dia akan mengetuk manusia tanpa jemu-jemu, kan? Supaya manusia sedar, kan? Supaya manusia dapat diputuskan daripada rantaian kelalaian ni, kan? Jadi fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Kadzdzaba ni lawan dia kepada saddaqa. Tadi saddaqa tu adalah membenarkan al-husna, janji baik yang Allah SWT telah berikan, kan? Tapi dia buat apa? Dia kadzdzaba, dia dustakan yang tu, kan? Dia tidak membenarkan al-husna, kan? Kebaikan yang Allah janjikan di akhirat nanti. Wa tawalla, dan dia berpaling daripada suruhan Allah SWT, kan? Wa tawalla ni salla, kan? Dia seiring, kan? Itu style Quran, kan? Dia amat fahiran, kan? Fala saddaqa, di bawah tu Allah kata walakin kadzdzaba, kan? Wala salla wala wa tawalla, dia berpaling daripada solat dia, kan? Daripada membina kehidupan dia di atas landasan yang sentiasa berhubung dengan Allah SWT, menjaga diri dia dalam perhubungan dia dengan Allah SWT, kan? Ini adalah sifat Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW ni ada dalam riwayat menceritakan ketika mana sahabat nak bagi dia makan, kan? Dia pernah duduk di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ketika dia hijrah, kan? Mula-mula sahabat sediakan makanan dia. Bila ada bawang putih dalam tu, Rasulullah kata dia tak makan ni kerana dia adalah orang yang munaji, kan? Dia adalah orang yang dia sentiasa suka untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dia sentiasa letakkan diri dia dalam keadaan yang bersedia bila-bila masa untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita baca di dalam surah Muzammil, kan? Kamu di waktu siang pun ada banyak masa ruang untuk kamu beribadat kepada Allah SWT, mengingati zikrullah ni, kan? Tapi malam itu adalah masa yang lebih berkesan, itu masa Allah SWT, kan? Jadi siang dan malam bagi Rasulullah SAW ni adalah masa untuk dia, kan, salla ni, kan? Dia menjaga hubungan dia dengan Allah SWT ni, kan? Dan itu juga yang disebut oleh Allah SWT dalam surah Taubah, kan? Mereka ni adalah orang-orang yang, bila menceritakan tentang orang-orang yang tentang masjid Quba yang didirikan, ussisat ala taqwa, didirikan di atas asas taqwa, sebab fihi rijalun yuhibbu an yatatahharu, kan? Mencintai untuk mensucikan diri mereka berterusan, kan? Ini adalah sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada orang-orang yang akan mendapat kebaikan, kan? Tapi orang-orang yang mendustakan hari pembalasan ni, la saddaqa wala salla. Kedua-dua ni, kan? Infak, hubungan dengan manusia pun dia tak ambil berat, hubungan dengan Allah SWT pun tidak dibina berterusan, kan? Tidak dijaga dan disuburkan, kan? Jadi apa yang dia buat ialah walakin kadzdzaba wa tawalla. Dia telah berpaling, dia telah mendustakan dan berpaling daripada solat ni, kan? Itu juga yang disebut dalam surah Al-Lail, kan? Yang ayat selari tadi, kan? Dan ayat 5 hingga 7 tadi Allah kata fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, kan?
Maka kan, bila dia wasaddaqa bil husna, dia membenarkan apa yang janji baik yang Allah Subhanahu Wa Taala telah janjikan di hari pembalasan tu, maka fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan kepada dia untuk dia berangkat menuju ke Tuhan dia, kan? Mudahkan bagi dia perjalanan untuk menuju kepada Tuhan dia, kan? Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna, tapi kepada siapa yang bakhila wastaghna, bakhil dan juga merasakan diri dia cukup kaya, kan, tidak perlukan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, kan, dan tidak menggunakan apa yang dia ada untuk apa yang sepatutnya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia juga mendustakan janji-janji baik yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan di dunia ni, kan, tentang hari pembalasan ni. Fasanuyassiruhu lil usra, kami akan sukarkan dia untuk membuat perjalanan dia menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Inilah yang sekarang didapati oleh mereka yang telah melupakan janji ataupun tidak mengambil hirau akan janji yang diperingatkan kepada mereka di dunia dulu, kan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ada sikit lagi yang kita, kan, insya-Allah maksudnya kita sambung malam ni, kan, ada hingga ayat 40, kan. Sebab ini adalah ayat-ayat yang pendek-pendek, tapi kita tengok macam mana bentuk ayat-ayat Makkiyah ni, dia ada rhythm kat ujung, kan. Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla, thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita merasakan, kan, kesan ataupun ketukan daripada ayat-ayat ni, kan. Jadi dia perlu dibaca dengan mengulang-ulang, dengan memerhati, kan, dan merasa-rasakan dengan jiwa kita. Moga-moga insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kehalusan perasaan ini untuk, dan juga kekuatan fikiran untuk kita menumpukan kepada ayat-ayat Allah SWT ini, dan juga kan, mengesankan kepada perasaan jiwa kita. Itu adalah apa yang nak dicapai daripada ayat-ayat dalam bentuk ni, ayat Makkiyah yang ini, kan. Moga-moga insya-Allah kita dapat ini, kan. Jadi insya-Allah kita berhenti dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Daripada Allah lah taufik dan juga hidayah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu